Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, malam ini kita bertemu lagi untuk kita berkongsi, berborak, berbincang sedikit sebanyak berkaitan dengan yang namanya tajuk pada malam ini adalah latihan mindfulness dalam mencipta hidup yang bahagia. Okay? Antara salah satu latihan yang baik untuk kita lakukan setiap hari adalah mindfulness. Nanti kita tengok apa itu mindfulness dan kenapa mindfulness ni penting. Okay? Dan mindfulness ni dalam banyak terapi-terapi telah menjadi sebahagian daripada teknik-teknik yang baik dan berkesan sebenarnya untuk membantu diri kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan adalah pengamal psikologi counselling, so menggunakan kepada klien-klien tuan-tuan dan puan-puan dan juga kita boleh guna untuk keseluruhannya. Okay? So nanti berpandukan kepada slide, tuan-tuan dan puan-puan boleh melihatlah apa yang kita nak maksudkan ataupun kita nak bincangkan tentang mindfulness ni. Okay? Sambil itu tuan-tuan dan puan-puan boleh juga memberi komen ataupun memberi cadangan ataupun bertanya soalan di Facebook Live kami di Akademi Latihan dan Perundingan PK, ataupun tuan-tuan boleh juga di Zoom, boleh lihat link Zoom tersebut untuk tuan-tuan masuk salah satu daripada keduanya. Okay? Alright. So bila kita bercakap tentang mindfulness, kita kena tahu apa itu mindfulness. Okay? Dalam bahasa Melayunya, mindfulness ni adalah kesedaran. Okay? Kesedaran tentang apa? Okay? So, ni adalah sedikit sebanyaklah apa yang dimaksudkan dengan mindfulness. Mindfulness is the practice of paying attention. Okay? Adalah praktis memberi perhatian. Okay? Yang disebut kesedaran tadi adalah memberi perhatian. Kita dalam kehidupan ni, banyak masa, dalam banyak keadaan, kita lalui kehidupan kita ni secara automatik. Automatic system telah menyebabkan kita ni melalui kehidupan ini tanpa kita sedari ataupun tanpa kita melihat kembali ataupun tanpa kita merasai ataupun menikmati perjalanan-perjalanan yang kita lalui. Okay? Macam kita lah dulu-dulu, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada lesen memandu kereta, so dalam zaman dulu-dulu kan kita memandu kereta pakai manual kan. So masa kita nak belajar memandu tu, kita akan tengok, cikgu akan ajar kita, okay, tengok cermin sisi, cermin belakang, kemudian tengok side mirror cermin sama. Okay, tengok hazard light, kemudian tengok brake, dekat mana clutch kan, kat mana apa nama tu, handbrake. Okay, so semua tu kita perhatikan satu persatu. Okay, lagilah kalau masa hari nak kena test dengan pegawai JPJ, itu lagilah kita akan betul-betul menjaga. Kenapa? Kalau dengan cikgu ni, salah sikit kita boleh ulang, tapi kalau dengan pegawai JPJ ni, salah sikit boleh ulang tapi bayar lagi kan untuk ambil. Okay? So, awal-awal tu kita akan menjaga, kita akan betul-betul memperhatikan, memberi attention. Okay? Tapi bila sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita memandu, sudahnya kita masuk kereta, kita terus start dan kita tak tahu ke mana kita pergi. Sudah-sudah kita sampai tempat kerja, sudah-sudah kita sampai ke tempat tujuan kita, okay? Dan tanpa kita melihat lagi apa yang berlaku di sekeliling kita. Okay? So, paying attention ni adalah kita memberi perhatian semula. Okay? To thought, physical sensation and the environment. Okay? Pemikiran, fizikal dan juga persekitaran kita. So, kita ni nak mengembalikan diri kita kepada manual. Adakah kita nak manual semua? Tidak. Tetapi kita dalam mindfulness ialah kita mengajar kembali untuk menyedari, untuk balik kepada kesedaran, untuk kita menikmati semula. Okay? Sebab kita dah lama sangat terbiar ataupun terabai dengan yang namanya auto system. Okay? Sehingga kita tak sedar lagi kita lalui apa. Okay? Kalau contohnya macam tadi bawa kereta, mandi, is okay lah. Okay? Bangun pagi, takkan nak fikir lagi
lepas ni nak buat apa, nak mandi dulu ke, nak gosok gigi dulu ke, nak cuci mata dulu ke, cuci muka dulu ke, mana satu. Okay, kalau macam ni lah kita nak buat, dia akan jadi panjang. Okay, cuma dalam certain keadaan dalam kehidupan kita, kita perlu untuk pay attention kepada something yang berlaku dalam kehidupan kita, terutamanya yang melibatkan emosi, perubahan emosi, perubahan pemikiran, perubahan diri kita. Okay? Kita kena beri attention ini supaya kita tidak terbiar melalui kehidupan ini tanpa kita menyedari. Sudah-sudah ni kita tahu kita dalam stres yang teruk, kita dalam burnout, kita dalam depression, kita dalam anxiety yang teruk, kita dalam banyak lagi disorder-disorder yang lain. Okay? Sebab tu kita kena balik untuk kita memahami dan menyedari kembali apa yang berlaku dalam setiap perjalanan emosi kita. Kita sentiasa mesti menjaga emosi kita ni supaya emosi kita ni akan sentiasa berada dalam tahap yang seimbang. Okay? Without constantly feeling the need to judge what's happened or to make it other than it is. Okay? So bila kita dalam mindfulness, bila kita belajar balik untuk praktis, untuk menyedari semula, kita menyedari tanpa membuat judgement ataupun membuat penghakiman ataupun bertanya, okay? Kenapa ni macam ni, kenapa ni tak macam ni, kenapa ini macam ni, okay, tak. Okay, so latihan mindfulness ialah kembali untuk menyedari, tetapi kita melalui pengalaman tu supaya kita kembali sedar dalam setiap yang kita lalui supaya ada satu feeling baru, ada satu pemikiran baru yang kita nanti akan merasai bahawa setiap perjalanan yang kita lalui ini adalah satu perjalanan yang indah, satu perjalanan yang menyeronokkan, satu perjalanan yang memberi kita pengajaran dan pembelajaran secara langsung oleh kehidupan, oleh Tuhan kepada kita. Okay? Itu maksud yang kita nak sampaikan ataupun kita nak pelajari dalam latihan mindfulness ni. So latihan mindfulness ni sebenarnya kita dalam kehidupan kita ni kita lalui sudah. Cuma sekarang kita nak belajar balik untuk uruskan kembali supaya kesedaran tu makin ada pada diri kita, supaya kita timbulkan balik tanggungjawab untuk menyayangi diri kita, menyayangi sekeliling kita. Okay? Okay. Mindfulness is the appreciating the moment for all the little pleasure it can offer. Okay? So kita belajar untuk appreciate. Tadilah bila kita sedar, kita belajar untuk appreciate. Macam tuan-tuan kita semua hari ni yang menonton ni, kita tarik nafas kan? Okay, kita lepaskan. Tarik nafas lagi. Kita lepaskan. Okay. Bila kita sedar, yang kita sedar menarik nafas, betapa nikmatnya kita masih lagi mampu bernafas dengan baik, mampu menguruskan pernafasan kita dengan baik. Jadi bila kita sedar, kita akan appreciate pernafasan kita. Cuba lihat bila kita sakit, terutamanya kalau sesama batuk, sesama demam, okay? Sesama yang hidung kita betul-betul tersumbat. Waktu tu kita nak bernafas tu macam suatu perjuangan sebenarnya sebab kita nak kena guna mulut saja. So mulut nak keluar nafas, nak tarik nafas. So kita kena bersaing dengan dia. So waktu itu kita rasa macam sesak. Okay? So bila kita menyedari yang kita ni bernafas setiap hari, kita sedar dan kita dapat appreciate pernafasan kita, kita akan cuba untuk menjaga kesihatan kita yang lebih baik. So itu peranannya kita sedar. Bila kita sedar, kita dapat menjaga diri kita, kita dapat bertanggungjawab untuk menguruskan kembali diri kita. Okay? Okay, right. So, bila kita cakap mindfulness, mind ni otak kan, pemikiran. Okay? Mindful, seperti kalau tuan-tuan tengok pada slide, okay? Di sebelah kiri, pemikiran yang penuh ataupun mindful. Mindful ni ialah dia bukan tidak penuh tetapi dia tersusun, dia tidak serabut, dia tidak menyebabkan kita ni menjadi
susah, menyebabkan kita ni keluh kesah, menyebabkan kita menjadi gelisah, menyebabkan kita jadi takut, menyebabkan kita jadi bimbang, okey, dan menyebabkan kita berfikir yang entah-entah kerana kita tidak tahu yang mana satu nak diselesaikan. Semua datang dalam sekelompok yang penuh, okey. So latihan mindfulness ni di akhirnya adalah untuk menguruskan cara otak kita ni berfikir. Macam mana kita boleh uruskan dengan baik satu-satu cabaran, ujian, dugaan hidup akan datang bertimpa-timpa. Tetapi bagaimana kita boleh menguruskan, okey, ni ujian ini apa nak buat, ujian ini apa nak buat, ujian ini apa nak buat. Walaupun dia datang berserentak dalam satu masa, tetapi kita nampak okay, ini. Dia tidak berserabut. Kalau kita kan pernah berserabut, okay? Kita semua, okay, termasuklah saya dan tuan-tuan semua, kita pernah serabut. Otak kita penuh kekeliruan. Macam sekarang lah, situasi hari ini, bila kita kata COVID-19 ni, dia memberi implikasi sebenarnya kepada sebahagian daripada kita semua. Semalam kita dengar satu stesen TV akan memberhentikan 300 pekerja dia. So apa yang jadi dengan 300 pekerja ni? Pasti mereka berserabut, nak fikir, nak ini, nak itu, nak ini, okey. Tapi dalam 300 ni adakah mereka semua sekali berserabut? Tidak juga, okey. Ada yang mungkin telah pun membuat plan action yang lebih baik ataupun telah menguruskan, bergantung kepada betapa mereka menguruskan pemikiran mereka di awal-awal. Tapi kalau yang biasakan dengan keserabutan, buat itu, buat ini dengan penuh keserabutan, akhirnya nanti bila berlakunya pengumuman sebegini, dia akan bertambah serabut lagi. Sehingga nanti mungkin, tapi kita mintalah dijauhkan, tetapi kemungkinan tu ada. Okay? Kemungkinan yang mereka boleh stres, boleh murung yang keterlaluan, tak mau untuk beraktiviti lagi dalam kehidupan, rasa lesu, rasa keluh kesah, asyik berfikir apa nak jadi tanpa ada tindakan. Itu pun akan berlaku. Okey. Bagi tuan-tuan yang menonton, mungkin ada yang nak tanya ataupun beri pendapat ataupun komen, silakan ya, either di Zoom ataupun di Facebook live. Okay. So macam mana kita nak belajar, okay? Macam mana kita nak belajar untuk menguruskan pemikiran kita ataupun menguruskan emosi kita dalam latihan mindfulness. Okay. Ingat ni, ini formula. Okay. Saya akan share pada tuan-tuan dan perempuan dua jenis formula, iaitu RAIN dan juga satu lagi, nanti kita tengok saya lupa, okay? Istilah pendek dia, okay? RAIN, hujan. Okay, tapi bukanlah hujan hujan tu, tapi kita nak, macam mana kita nak tahu bagaimana kita nak belajar dalam mindfulness ini. Okay, RAIN, R, recognize what's going on. Okay, kita mesti recognize everything yang berlaku, so kita recognize. Okay, kita mesti sedar, kita mesti faham, kita mesti tahu apa yang berlaku setiap hari ataupun berlaku dalam kehidupan kita ini, supaya kita boleh kita sedar, kita boleh faham. Bila kita faham, kita akan mula untuk ada attachment ataupun kita rasa benda tu sebahagian daripada diri kita yang kita boleh rasa. Okay? Rasa ni yang penting. Okay? Kemudian A, allow the experience to be there just as it is. Okay? Allow pengalaman itu untuk berada dengan kita, tetapi bukan membuat judgement. Okay? Bukan yang perkara-perkara sebelum ini, tetapi selepas ini, bila tuan-tuan dan perempuan melihat video ini dan tuan-tuan cuba untuk belajar latihan mindfulness, dalam latihan mindfulness, bila kita melakukan latihan minggu pertama, minggu kedua sehinggalah 30 hari, saya cadangkan tuan-tuan dan perempuan untuk melakukan latihan ini paling tidak pun 30 hari ke 40 hari, supaya dia betul-betul kukuh dengan diri kita. Nanti kita akan dapat rasa, okay, betapa nikmatnya perjalanan yang kita lalui sehari-hari. Okay. Bila kita allow experience ni tidak semestinya experience ni mesti baik. That's why kita kata allow. Bila allow, maknanya experience ni bad experience kita terima.
good experience kita terima. Experience yang kita tak nak pun kita terima. Experience yang kita nak pastilah kita terima. So semua pengalaman ini kita rasai, kita terima without memberi justifikasi kepada dia. Kita lalui saja, maknanya kita terima dan kita lalui. Kita rasa ini adalah sebahagian daripada yang kita niatkan dalam diri kita, ini adalah sebahagian daripada latihan yang aku patut rasai, yang aku patut lalui supaya aku ada pengalaman di dalam memahami peristiwa-peristiwa ini. Okay? Investigate with kindness. Bila kita dah melalui, bukanlah kita dalam latihan sepanjang hari, kalau kita dapat cabaran tu kita dapat cabaran, okey kita lalui saja. Bukan maksudnya kita lalui saja mesti begitu. Maknanya kita lalui, kita terima dia. Okay, katakanlah kita dapat bad experience. Bad experience kita apa? Contohnya bos marah kita, ataupun kita dibuli di tempat kerja, ataupun kita mungkin dibuli di sekolah, ataupun kita dimarahi di mana-mana, ataupun kucing kita mati, ataupun pokok kita sekarang zaman tanam pokok viral ni kan, beli pokok mahal, mati pula pokok tu. Ataupun beli pokok tak sampai-sampai pokok tu. So kita ada bad experience tapi kita terima dia. Okay? Ini adalah sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran yang aku patut belajar. Dan kita investigate. Investigate with kindness. Maknanya kita investigate yang baik. Maknanya katakanlah tadi kita ni kucing kita mati. So kita investigate kenapa, apa yang buatkan kucing kita mati. Oh, kucing kita ni mati sebab dia tak sihat. Selepas ni kalau kucing dapat kucing macam ni, aku akan jaga dia macam ni. So kita nak bagi dia makan apa, nak uruskan dia macam mana. Okay, ni cerita wife saya lah kan. Okay, adalah satu hari tu, entah siapalah, rumah kami memang tak ada kucing sebenarnya. Okay, tapi ada satu hari adalah orang letak dekat depan pagar jauh sana dalam kotak kasut. Okay, so saya balik, saya nampak kotak kasut, saya kata apa benda dalam kotak kasut ni, tapi saya tak buka. Okay, dan saya suruh wife saya pergi tengok. So wife saya tengok ada anak kucing kecil-kecil. Okay, so saya ni kalau bela-bela binatang ni, saya kalau tak dapat nak membela, kita jangan bela. Okay, tapi sebab dia kecil kan, jadi isteri saya pun ambil. Tapi anak kucing yang kecil ni, masalahnya mak dia mana? Okay, bila mak dia tak ada, so nak buat macam mana? So kena bagi makan juga kan, dia lapar. Okay, so isteri saya pun bagi minum susu anak-anak. So susu anak kami lah dia bagi minum. So bagi minum susu anak kami, manalah kucing ni kan, kita tengok kucing minum susu, tapi susu apa? Okay, so awal tu dia minum tak nak minum. Okay, so ada daripada 4 ekor, esok lusa ni mati seekor. Lepas tu lusa lagi mati seekor. Lepas tu dia tanya kawan-kawan dia, ni nak bagi apa ni sebenarnya? Lepas tu kawan dia kata, bagi susu manusia ni kenapa kan? Bagi susu lembu lah, susu lembu yang kita bagi manusia. Kenapa dia ada susu kucing dia khas? Order lah susu kucing tu. Okay, so bila order susu kucing, selepas 3-4 hari lah sebab PKP kan. So dalam PKP ni 3-4 hari baru susu kucing tu sampai. Eloklah semua kucing tu mati. Okay, tu nak cakapnya, kita kena belajarlah daripada pengalaman yang kita allow, kita terima. Okay, yang sebenarnya kucing ni dia perlu minuman yang khas dia ada susu dia yang khas dia. Kita pun tak tahu, tak pernah beli kucing kan. Okay, so kita belajar daripada sini. Kemudian apa lagi? Allah ni nak beritahu kepada kita, kalau nanti next time ada kucing kecil macam ni, mungkin kita boleh cari orang lebih cepat untuk jaga kucing ni yang lebih pandai. Okay, contohlah itu contoh. Okay, so and natural awareness which come from not identifying with the experience. Okay, so kita beri natural awareness, maknanya kesedaran secara semula jadi. Macam tadilah kita dah allow, terima, kita investigate dalam keadaan yang baik, kemudian kita natural awareness, maknanya kita dapat kesedaran secara natural. Tetapi kita jangan relate kepada peristiwa-peristiwa yang lalu. Ini untuk latihan. Okay, so bila kita melalui latihan ni bukanlah sepanjang masa kita dapatkan satu benda tu untuk kita buat latihan tu 24 jam, tak. Dalam satu hari 24 jam, kita lalui pelbagai peristiwa dan pelbagai kerja. So setiap kerja ni, latihan dia bergantung kepada kerja. Contoh, kita bangun pagi, kita kata kita nak buat latihan mindfulness bangun pagi. So bangun pagi, kita duduk sekejap dan kita boleh rasa
buat pernafasan, kita rasa yang kita sedang bangun pagi, so kita lipat kain, selimut kita elok-elok, lipat, bantal kita letak elok-elok, so kita boleh rasa benda tu, okey? Lepas tu nanti kita pergi mandi, kita rasa pula bila shower tu kena air ke badan kita, bila kita sabun badan kita, kita rasa dia punya aroma sabun dia, kita boleh rasa dia punya jenis sabunnya, okey. Bila kita gosok gigi dan kita pergi makan, dan kita duduk, kita nak makan, so kita menikmati makanan, kita boleh rasa setiap makanan tu, okey. Bukan terus ambil makanan terus jalan, kan? Okey. So ini latihan yang kita boleh buat, okey. So ini yang pertama. Kemudian snack. Snack ni snack lah, tapi dalam latihan mindfulness memang kita ada juga buat latihan makan snack, okey, makan keropok ke makan apa-apa. Iaitu latihan mindfulness eating, okey. Tapi nanti saya akan sebut nanti kemudian, okey. Setakat ni ada ke soalan ke apa ke? Macam belum ada, okey. Alright. So mindful snack, okey, kita ingat snack. So snack S-N-A-C-K. Okay, snack. S, stop. Stop. Just stop whatever you're doing. Stopping by a definition require us to begin again. We can always begin again. Okay, stop. Okay, bila berlaku satu-satu peristiwa, satu-satu perkara, kita stop sekejap. Okay, stop sekejap, ingat balik. Macam kita, orang Islam, bila orang Islam ni, kita kan solat kan. Bila kita solat, awal tu kita sedar. Tapi bila kita dah solat, kita hilang. Okay, kita mengelamun pergi sana, pergi sini, pergi sini. Kita sedar kita pergi melamun tu. Cuma kita dah tak termasuk, tak ada dalam kesedaran yang kita sedang solat. Kita tak tahu kita buat apa, baca Fatihah ke, sedang rukuk ke, tiba-tiba kita ke bawah dia. Okay, dah habis. Okay, so kita, bila kita sedang untuk, kita train diri kita untuk stop. Maknanya, bila kita dah dalam solat ni, kita dah terjauh sangat, kita stop. Back to solat. Itu cara untuk kita melatih dia. Sama juga kalau kita tengah memandu ni kita memang nak jaga emosi kita kan. Tiba-tiba jam. Bila jam kita termasuk dalam jam tu. Tak gunalah jam ni. Aku dah sibuk kan. Okay, tapi kita cepat-cepat ingat. Aku nak jaga emosi aku. Okay, aku kena stop. So stop membebel, stop mengomel. So kita, ni kita dapat rasa, dapat tengok kereta, mungkin ada kereta baru, ada plate baru, kita boleh tengok orang punya perangai, kita boleh tengok sekeliling kita, rupanya daripada Shah Alam nak pergi KL, ikut lebuh raya Persekutuan, apa benda, bangunan-bangunan baru yang ada, ataupun apa yang berubah selepas PKP ni. Okay, so kita boleh tengok, so kita boleh rasa. Okay? Kemudian notice, what is happening within and around you. Okay, so notice. Okay, notice ni kita sedarlah. Kita mesti notice yang kita dekat mana. Contoh macam tadi, kita dalam jam. Kita notice, kita dalam jam. Okay, so bila kita dalam jam, kita tengok kita dekat mana. Okay, mungkin jam dekat Petaling Jaya. So Petaling Jaya ni dekat mana pula? Roundabout yang mana? Okay, kita tengok traffic light yang mana. Kita kan biasa kan, kadang-kadang dalam kita memandu ni, ada kawan kita ditegur, kau ni boleh ingat jalan ni, ada traffic light kat mana ni. Kalau aku tak ingat, aku tak, berapa kali aku bawa pun aku tak ingat. Yes, kenapa dia tak ingat? Okay, kerana yang bawa ni adalah sebab ada dia sedar ataupun dia biarkan dia melalui. Okay, so kalau yang sedar dia akan ingat kat mana traffic light ni. Mungkin traffic light ni rosak pagi tadi, so sekarang bila dia balik, rosak ke masih okay. Okay, so dia notice perkara-perkara ni. Okay, kemudian accept. This is a tricky one. Whatever it is, you struggling with time, kids, sleepiness, frustration, acknowledge it for what it is without judgment. Okay, sebab tu saya kata tadi, dia sama macam yang tadi, rain tu. So kita accept. Okay, kita terima sama ada ni adalah bad news ataupun good news, good experience, bad experience, semuanya kita terima dia sebagai suatu pengalaman. Pengalaman apa? Daripada pembelajaran. Bila kita terima, barulah kita akan belajar. Bila kita belajar, kita tahu. Okay? Tapi kalau kita duduk mengomel, membebel, duduk marahi keadaan-keadaan ni, dia lambat sebenarnya proses untuk penerimaan. Okay? Kalau kita belajar dalam krisis, okay, accept ni
penting sebenarnya. Okay? Dalam krisis, contohnya kita dalam krisis, semua kita telah melalui krisis ini. Itu contohnya COVID ni, COVID-19 ni memberi kita satu krisis, duduk dalam rumah. Okay? Semua kita akan melalui proses yang kita akan kata, okay, proses untuk denial, tidak penafian. Okay. So dalam proses step pertama yang akan berlaku untuk semua orang ialah penafian. Kenapa aku kena duduk dalam rumah? Kenapa COVID ni daripada negara lain kita ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Kita akan tanya kenapa? Sebab kita masih dalam denial stage. Sehingga nanti kita akan melalui beberapa proses sampai di hujung kita ada accept ataupun disebut relief. So accept ni lah yang akan, oh tak apalah kita menerima, ini ujian Tuhan, ini apa, kita nak belajar apa, kita nak ni. So dalam proses penerimaan, so kita dapat terima dengan baik. Okay? Tapi berapa lama tempohnya? Semakin cepat semakin baik, tapi ada orang dia ambil masa beberapa bulan, beberapa tahun dan berpanjangan. Yang ini susah nanti dalam proses dia nak memulihkan emosi sebab dia terkait dengan emosi. Macam kita lah kan, kita bukan lalui satu peristiwa, kita akan lalui banyak peristiwa dalam satu hari. Ada good, ada bad. Kalau yang bad ni, kalau semakin lambat kita proses relief, kita masih denial, anger, semua ni, so semakin lambatlah kita untuk pulih. Right? Kemudian C, curious. Ground yourself with question about your experience and environment. What am I feeling? What do I need right now? Okay, so curious. So now kita feeling apa? Kita rasa apa? So bila kita accept, so baru kita, oh aku ni buat macam ni, betul ke aku buat macam ni? So sekarang aku nak buat apa? Selama ni aku tak sedar, sekarang aku dah sedar. Sebila aku sedar ni rupanya aku ni tak menghargai yang contohlah kan. Katakanlah kita selama ni kita pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, kita tak aware, tak melihat. Okey, so apa yang kita lihat, kita pergi kerja balik kerja, sedangkan rupanya banyak keindahan di tepi-tepi yang kita boleh tengok. Macam kita lah, negara kita kan, siapa yang selalu dekat highway Utara Selatan, mungkin kalau dia biasa dengan highway ni, dia tak indah pun. Okay? Tapi kalau dia boleh satu hari kita lalui dengan mindful, kita lalui dengan penuh kesedaran, kita akan tengok, wah cantiknya bukit-bukit, wah cantiknya pemandangan, wah macam negara kita kat luar negara. Siapa pernah? Okay? So itu yang dimaksudkan dengan mindful dan kita curious. Okay? Kemudian kindness. Okay? Baik. Respond to yourself and other mistake and all with kindness and observe how that helps things to get back on track. So kindness ni, kebaikan ni penting sebenarnya. Okay? Bila kita telah menerima, kita telah sedar, biasanya kita akan ada sifat baik. Kita akan rasa kita nak menikmati kehidupan ni, kita nak rasa indahnya kehidupan, dan kita akan menikmati keindahan kehidupan ni dengan rasa betul-betul menikmati. Okay? Setiap hari kita rasa kita nak bangun pagi, tak sabar nak bangun pagi buat apa? Tak sabar bangun pagi nak bekerja, tak sabar bangun pagi nak bernafas lagi, tak sabar bangun pagi nak berzikir, nak solat, nak masakkan untuk anak, nak masakkan untuk isteri contohnya, ataupun isteri nak masakkan untuk suami, tak sabar nak mengajarkan anak-anak, tak sabar untuk tengok pokok, tak sabar nak tengok pokok viral yang mahal tu kan. Okay? So kita ada rasa seronok, kita ada rasa kegembiraan. So setiap hari yang kita lalui, kita tak sabar nak pergi office, tak sabar nak buat kerja, dan bila kita melalui fasa mindful ni, kita akan kembali kepada yang namanya bertanggungjawab. Kita rasa kita nak bertanggungjawab kepada apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita cuba untuk buat yang sehabis baik kerana kita nak menikmati kebaikan-kebaikan ini. Okay, nanti akan ada yang nama di hujung, dia ada self-acceptance, kemudian dia ada gratitude, kesyukuran yang dia akan rasai setelah melalui proses yang nama dia mindfulness. Okay? Right? Macam tak ada soalan. Okay, tak apa. Saya bagi satu latihan ya. Okay, bagi tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti ataupun nanti selepas ini ada rakaman ini, tuan-tuan boleh lihat rakaman ini untuk praktis. Okay, salah satunya adalah saya bagi latihan macam ni. Okay.
contohlah tuan-tuan ya, duduk dalam bilik. So saya dalam bilik ni, okey, saya melatih diri saya. Saya bagi 1-2 latihan untuk tuan-tuan dan perempuan lakukan. Okey. So katakanlah kita tengok daripada kiri ni. Okay, so daripada kiri saya nampak ada box. Okey, box. So macam mana kita nak buat latihan mindfulness ni? Ambil masa 5 hingga 10 minit untuk buat latihan ni dalam bilik. So latihan ni boleh buat di mana-mana tempat. Okay, kita duduk relax, kita atur pernafasan kita. Lepas tu, kita buat screening. Okay, screening kepada bilik ni. Okay, macam mana? Macam ni. Ikut saya. Okay. Saya ikut apa yang dalam bilik saya. So, tuan-tuan ikut apa yang dalam bilik tuan-tuan dan perempuan. Okay. So, depan saya ada kotak merah jambu, ada tulisan Max, kemudian ada kotak warna biru, ada kertas. So, di bawah kertas tu, ada kotak lagi, kotak double A. So dalam dekat kotak double A ni ada B5, 75 rims, 500 sheet rim. So dia tulis www.doubleapaper.com. Kemudian dekat bawah dia ada kertas Wheels of Professionals Identity. Kemudian di depan saya ada 2 botol air. So botol air ni air natural mineral water Desa warna biru, so penutup di warna biru. So depan saya ada buku saya yang saya tulis warna merah biru muda. Kemudian di tepi saya ada kotak-kotak lagi. So sebelah saya ada buku. So bilik ni di warna putih dan di belakang saya ada banner warna kuning, merah, biru dan di sebelah saya ada lansir berwarna-warni, oren, kuning, kuning cair, kuning pekat. Okay? Alright. So kita kembali. Okay. Ketika tuan-tuan kembali kat sini, cuba lihat ya. Otak tuan-tuan tadi dan sekarang ni lebih relax ataupun lebih serabut. Okay. Biasanya kalau betul-betul kita buat, kita akan rasa otak kita ni macam berehat sekejap. Macam sebanyak mana pun isu yang kita lalui, latihan ini boleh memberi kita sedikit kelegaan. That's why nanti bila kita ada isu-isu dalam kehidupan, isu kehidupan ni kan banyak, so salah satu latihan ni adalah latihan yang sebegini. Okay? Kemudian kita boleh buat latihan, nama keluarga saya Coffee Talk with Safwan. So kita bercakap tentang kopi, cuma malam ni saya tak sempat buat kopi tadi. So saya tak ada kopi kat sini lah, okay. Tapi saya tunjukkan contoh je lah, okay. Contoh, okay, tuan-tuan kan nak minum kopi ke, nak minum air apa-apa pun tak apa, okay. Boleh buat pada makanan yang lain pun, cuma saya tunjukkan untuk air kopi. So ni katalah bekas air kopi, so ni adalah kopi saya. So katalah saya guna kopi kampung warna hitam tu. So saya buat adalah saya tuang dalam sini, saya nampaklah kopi ni bentuk dia kecil-kecil dan dia tidak kasar, okay. Masukkan di dalam bekas air. Dan saya ambil air panas, saya tuang. Okay. So saya nampak air ni masuk ke dalam. So daripada situ saya akan ada bau, ada aroma yang akan keluar. Sebenarnya saya ambil, kalau suka minum gula, ambil gula sikit, letakkan di dalam. So saya kacau dan saya lihat dia ada buih. Okay. Kemudian kita nampaklah dia punya rasa panas tu. Okay. Dan kita kacau. Dan dia dah bersalut, kemudian dia ada bau kopi akan keluar. Okay. Dan kita ambil, kita letak dekat mulut kita dan kita minum. Tapi sebelum kita minum telan, kita just minum dan kita rasakan dalam lidah kita sama ada kopi kita tu nipis ataupun tebal ataupun rasa dia macam mana. Ada kopi pahit, ada kopi dia rasa halus, ada kopi dia rasa, siapa peminat kopi dia tahu. Okay, setiap kopi tu ada rasa berlainan. Okay, dah dapat rasa dan barulah telan. Okay, lakukan berulang-ulang kali, mungkin 5 minit. So cuba rasa. Okay. Otak kita ni bila kita fokus hanya kepada yang kita minum dan kita ni, otak kita yang serabut tadi dia akan mula berkurang. Okay. So selepas tu kita akan, kalau otak kita ni dapat rehat sebentar, so banyak lain yang dia boleh fikirkan. Okay. So inilah pentingnya latihan ni. Sebab kita semua dalam kehidupan kita ni banyak sangat keserabutan. Apalagi ketika kita ada masalah, ketika kita dapat isu, ketika kita dalam krisis, ketika kita dalam problem-problem yang sangat luar biasa yang kita perlu kendalikan ataupun kita perlu handle benda ni. Okay? So itu sebahagian daripada latihan dalam mindfulness. Sebab mindfulness ni dia dikeluarkan daripada
terapi yang namanya cognitive behavior therapy. So, salah satu di dalamnya ada latihan mindfulness. Okay? So saya gunakan ni untuk klien-klien saya. Alhamdulillah, so setakat ni klien-klien saya berjaya menggunakan dia dan dia dapat merefleksi kepada diri dia kembali. Okay? Dan kalau kita guna pada klien-klien yang mungkin menghadapi kemurungan, yang stres, yang anxiety dan ada disorder-disorder yang lain pun baik sebenarnya untuk mereka praktiskan. So kita pun sama. So kita semakin kita yakin dan semakin kita percaya untuk mempraktiskan ini, dia semakin baik untuk kita. Okay? Alright, so kalau tak ada soalan, saya ingat kita sudah pun sampai di penghujung perbincangan kita pada malam ini. Malam ini saya nak menerangkan ini sahaja dan insyaAllah di hujung minggu ni kita ada kelas. Okay? Tuan-tuan dan perempuan yang berminat sebenarnya, kita ada bengkel aplikasi terapi mindfulness kesedaran untuk hidup bahagia. So bengkel ni pada 4 Julai 2020 jam 9 pagi hingga 4 petang yang kita jalankan secara online melalui Zoom dan juga YouTube yang kita privatekan. Okay? So pada tuan-tuan dan perempuan yang nak mengikuti kita kelas ni, sama ada tuan-tuan beli e-book ataupun beli buku. Sekiranya tuan-tuan beli secara e-book, harga kelas adalah RM69 sahaja. Dan kalau tuan-tuan beli secara buku, dia harga dia RM96 sahaja. Okay? So nanti kita akan bagi e-sijil, kita akan ada group coaching di dalamnya, dan di dalam buku yang tuan-tuan nampak ni adalah buku yang saya banner, 30 hari untuk hidup bahagia dengan latihan terapi mindfulness. Di dalam tu ada 80 aktiviti latihan yang kita boleh buat setiap hari dia daripada pagi sampai kita tidur semula. Cumanya di dalam bengkel nanti kita akan mempelajari pula bagaimana kita nak mengatur dalam bentuk jadual, kita ada jadual, kita ada tugasan-tugasan yang kita akan buat bersama-sama supaya latihan ini akan menjadi latihan yang kita boleh merasainya dan kita dapat memperkembangkan. Kalaupun tidak dapat memperkembangkan pada orang jauh-jauh, tak apa. Okay? Kita belajar, kita kembangkan dalam keluarga kita. Yang penting adalah dalam komuniti yang kecil ini, kalau kita dapat bantu isteri kita, dapat bantu anak-anak kita, dapat bantu ahli keluarga kita yang lain untuk memahami mindfulness, semua orang dalam keluarga ini, cuba kita bayangkan, semua orang mula sedar, mula memahami tanggungjawab masing-masing, mula untuk appreciate each other, insya-Allah. Okay? Kehidupan bahagia tu akan terbit. Okay? Salah satu contoh lagi yang saya dapat klien saya adalah setiap malam dia akan make sure sebelum tidur semua benda telah dikemaskan, semua benda telah dibersihkan supaya besok pagi dia bangun dalam keadaan yang bahagia. Dan dia share kepada semua ahli keluarga dia. So semua ahli keluarga pun buat perkara yang sama. Esok pagi mereka bangun dalam keadaan yang gembira. So sama-sama saling untuk bantu-membantu kerana semua orang telah mempunyai kesedaran untuk hidup secara bahagia. Okay? So tuan-tuan dan perempuan yang berminat bolehlah mendaftarkan diri untuk ambilan bulan Julai. So bulan Julai ni 4 Julai 2020. So tak banyak masa lagi. So hopefully kita dapat bersama-sama nanti di dalam kelas ini. So untuk pendaftaran nanti tuan-tuan dan perempuan boleh lihat nanti di ruangan komen. So saya akan masukkan dekat ruangan komen, dan kalau yang menonton secara ulangan, nanti saya akan masukkan dekat di bahagian ulangan bagaimana cara untuk mendaftarkan. Okay, so sharekan video ini kepada semua orang, kepada rakan-rakan dan kepada semua sekali yang tuan-tuan dan perempuan kenal supaya kita dapat membina hidup kita yang lebih baik lagi. Okay, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi. Saya mendoakan kejayaan kita semua dan kita dapat mengamalkan yang baik-baik dan meninggalkan segala yang buruk-buruk. Okey, itu saja. Selamat malam.